Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang penonton yang dikasihi sekalian, pada kali ini kita akan memberi penerangan tentang panduan bagaimana menyambut Hari Raya Aidul Fitri sempena musim perintah kawalan pergerakan COVID-19 pada tahun ini. 1 Syawal akan tetap tiba dan kita pastinya akan menyambut Aidul Fitri. Bagaimana keadaan kita menyambut Aidul Fitri menurut sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang perlu kita laksanakan sebagai seorang muslim. Pertama, takbir hari raya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun." Dalam kamu membesarkan Allah Subhanahu wa taala, mengucapkan ungkapan takbir kepada Allah Subhanahu wa taala di atas hidayah petunjuk yang telah diberikan kepada kamu, dan mudah-mudahan kamu tergolong dalam golongan orang-orang yang bersyukur. Takbir hari raya hendaklah kita laksanakan di rumah masing-masing dengan bersama ahli keluarga bermula selepas tenggelamnya matahari pada akhir Ramadan, dan ketika mana 1 Syawal telah diisytiharkan oleh pihak pemerintah, sehinggalah berakhirnya takbir hari raya ini, sehinggalah kita menunaikan solat hari raya, solat sunat hari raya. Laungan takbir juga boleh dilakukan oleh para pegawai masjid di corong-corong pembesar suara masjid supaya syiar hari raya dengan takbir itu dapat dihidupkan dalam suasana sekampung dan sekitar. Maka kita boleh laksanakan takbir hari raya di masjid selepas diisytiharkan 1 Syawal, ketika mana selepas solat fardu Isya hinggalah selepas solat fardu subuh, dan boleh diteruskan kira-kira dalam sekitar pukul 9 pagi, iaitu sekitar waktu biasa menunggu jemaah untuk hadir solat sunat hari raya. Dan digalakkan bertakbir ini dalam apa sahaja keadaan, sama ada secara bersendirian ataupun secara beramai-ramai. Wanita di dapur sedang memasak, sedang membasuh pinggan, membasuh baju, boleh kita biasakan dengan takbir pada malam hari raya, pada pagi hari raya. Ketika para suami sedang menjaga anak-anak, maka boleh dibiasakan dengan takbir pada malam hari raya ataupun pagi hari raya. Ketika apa sahaja keadaan, kita biasakan dengan lafaz takbir ketika memandu, ketika membasuh kereta dan apa sahaja. Lafaz takbir hari raya boleh diungkapkan sama ada dengan ulangan 3 kali takbir ataupun dengan ulangan 2 kali lafaz takbir. Umpamanya, takbir lafaznya seperti Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Wallahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ataupun dengan 2 kali ulangan lafaz takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Wallahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Maka antara takbir hari raya inilah antara sunnah yang digalakkan dalam untuk kita menyambut hari raya dengan sunnah yang telah disuruh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, berikutnya ini adalah panduan berkaitan dengan salat hari raya. Seperti yang disebut di dalam panduan yang diedarkan oleh Jabatan Mufti ini, panduan salat hari raya yang pertama iaitulah salat hari raya boleh ditunaikan di rumah masing-masing bersama ahli keluarga. Individu yang tinggal bersendirian juga boleh menunaikan salat hari raya secara berseorangan. Bagi para petugas, mereka juga boleh menunaikan salat hari raya di tempat bertugas masing-masing dengan mengikut panduan keselamatan yang ditetapkan oleh pihak kerajaan. Yang kedua, waktu salat hari raya bermula setelah tamat waktu larangan salat selepas subuh sekitar jam 7.30 pagi dan berterusan sehingga sekitar 10 minit sebelum masuk waktu zuhur. Maknanya waktu itu begitu panjang. Waktu yang dimaksudkan di sini adalah waktu
boleh menunaikan salat duha. Umat Islam boleh memilih waktu yang sesuai untuk ditunaikan bersama keluarga. Maknanya dia boleh, barangkali dia boleh buat pukul 8, barangkali dia boleh 8.30, barangkali pukul 9, ikut kesesuaian bersama dengan keluarga dia. Yang berikutnya adalah perkara yang berkaitan dengan kaifiat ataupun tata cara salat hari raya. Salat hari raya, tuan-tuan sekalian, dilakukan sebanyak 2 rakaat tanpa azan dan tanpa iqamah mengikut tata cara seperti berikut. Jadi solat hari raya ditunaikan tanpa azan dan tanpa iqamah. Adapun tentang kaifiatnya, iaitulah seperti mana solat sunat biasa, 2 rakaat ditunaikan sebanyak 2 rakaat. Maka pada rakaat pertama berniat untuk menunaikan salat hari raya 2 rakaat dan bertakbiratul ihram. Kemudian sunat membaca doa iftitah seperti mana salat biasa. Yang ketiga, bertakbir sebanyak 7 kali. Di dalam salat hari raya, kita semua sedia maklum, ada takbir-takbir tambahan. Pada rakaat yang pertama, selepas kita takbiratul ihram, kita disunatkan bertakbir sebanyak 7 kali. Dan di antara takbir-takbir itu, antara takbir-takbir tambahan itu, kita boleh sama ada membaca, kita sunat juga membaca tasbih, bertahmid, bertakbir dan seumpamanya di antara takbir-takbir tambahan ini. Berikutnya membaca Al-Fatihah dan apa-apa surah yang mampu. Digalakkan membaca surah Al-A'la, iaitulah surah Sabbih Isma Rabbikal A'la. Kemudian setelah membaca surah di dalam rakaat yang pertama, kita rukuk dan melakukan perbuatan-perbuatan salat seterusnya. Pada rakaat kedua pula, setelah kita bangun daripada sujud, duduk di antara 2 sujud, kita bangun, bila kita setelah berdiri tegak, kita bertakbir sebanyak 5 kali. Seperti mana di awal tadi, sunat bertasbih, yakni subhanallah, bertahmid, alhamdulillah, bertakbir, Allahu Akbar dan seumpamanya di antara takbir-takbir tambahan ini. Bahkan kalau tak baca apa-apa pun boleh. Kalau tak baca apa-apa pun boleh. Kita takbir Allahu Akbar, kita berhenti sekejap, Allahu Akbar, takbir yang kedua pun boleh juga. Ataupun boleh juga dengan kita baca, kita takbir Allahu Akbar, kemudian kita baca bacaan yang biasa masyarakat kita baca, iaitulah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah, Allahu Akbar. Kemudian kita takbir yang berikutnya, itu pun boleh juga, tak ada masalah. Berikutnya, membaca surah Al-Fatihah dan apa-apa surah. Selepas baca Al-Fatihah, kita baca apa-apa surah yang mampu kita baca. Dan sunat kita membaca surah Al-Ghathiyah, surah Al-Ghashiyah, iaitulah surah Hal Ataka Hadithul Ghashiyah. Setelah membaca surah pada rakaat yang kedua, kita rukuk dan melakukan perbuatan-perbuatan salat seterusnya sehingga memberi salam. Disebut dalam panduan ini, perhatian dinyatakan di sini, takbir-takbir tambahan dalam solat hari raya ini, yakni 7 kali dalam rakaat pertama dan 5 kali dalam rakaat kedua, adalah sunat hukumnya. Jika terlupa atau tersalah kiraan takbir dalam solat hari raya, maka tidak perlu mengulangi salat tersebut. Katalah kita takbiratul ihram, Allahu Akbar, kemudian kita terus baca Al-Fatihah, lupa, tak apa, teruskan baca Al-Fatihah, kita teruskan tunaikan salat seperti biasa, tidak membatalkan salat. Ataupun kita confuse, kita dah baca, pada rakaat pertama ada 7 kali takbir, kita dah buat 7 ke, ataupun kita baru buat 6, ataupun kita baru buat 5, semua itu tidak menjejaskan sahnya salat sunat hari raya kita. Itu sahaja penjelasan berkaitan dengan salat hari raya. InsyaAllah mudah-mudahan ada manfaat untuk kita semua. Kita pergi kepada peraturan ataupun penjelasan yang berikutnya. Sekian, saya serahkan untuk panduan yang berikutnya. Berikut merupakan etika panduan khutbah hari raya bagi musim PKP ini. Jadi yang pertama, selesai tunaikan solat hari raya, amat digalakkan sesiapa yang imamkan solat hari raya untuk sampaikan khutbah. Dan teks khutbah bolehlah kita dapatkan di laman sesawang Jabatan Mufti Negeri Perlis. Dan bagi yang memilih 2 khutbah, boleh menggunakan kerusi untuk duduk seketika sebagai pemisah antara 2 khutbah tersebut. Kemudian tidak diwajibkan bagi yang membaca khutbah nanti untuk pegang tongkat, kerana seperti mana dalam fatwa Perlis pada tahun 2018 menterjihkan bahawa tidak termasuk sunnah untuk memegang tongkat ketika berkhutbah, melainkan jika ada keperluan seperti uzur dan sebagainya. Dan bagi wanita yang haid pula, yang tak boleh untuk tunaikan solat, dia tetap disunatkan
untuk menyertai bersama mendengar khutbah hari raya. Dan bagi yang tidak mampu berdiri, dia bolehlah sampaikan khutbah sambil duduk. Sekian, wallahu a'lam. Di antara amalan-amalan sunnah di hari raya Aidilfitri, yang pertama ialah bertakbir, sama ada bersendirian ataupun secara beramai-ramai. Dan yang kedua, mandi sebelum menunaikan solat hari raya Aidilfitri. Yang ketiga, berwangi-wangian dan berpakaian yang elok pada hari raya Aidilfitri. Dan yang keempat, makan bersama keluarga sebelum menunaikan solat hari raya Aidilfitri. Yang kelima, saling mengungkapkan ucapan ataupun perkataan kegembiraan, seperti mana ucapan taqabbalallahu minni wa minka, semoga Allah menerima amalanku dan amalan kamu. Dan yang keenam, mewujudkan suasana yang gembira ataupun suasana yang penuh keceriaan sebagai tanda kesyukuran. Dan yang terakhir, zakat fitrah wajib ditunaikan sebelum solat hari raya Aidilfitri. Marilah kita amalkan amalan-amalan yang diterangkan sebentar tadi pada 1 Syawal nanti di rumah masing-masing bersama keluarga.